Jadi untuk kelas kita pada petang ni, hai Aidil, sihat ke tu Aidil? Sihat ego. Okey, alhamdulillah. Okey, mana ni Izhafi ni? Cikgu tengah tengok Izhafi ni. Okey, jadi cikgu nak teruskan dah kepada kelas kita sebab kita punya tajuk ni dia agak mencabar sikit kalau tak fokus. Dia ada beberapa step yang cikgu kena terang. Tapi yang cikgu nak ajar ni sebenarnya cikgu dah ajar dah pada bulan 2. Iaitu algebra, pengukuhan algebra. Okey, jadi untuk yang beragama Islam. Hai Zarif, Zarif sihat ke tu Zarif? Ada tu? Okey. Okey, semua masing-masing makan pucat je. Okey, jadi untuk yang beragama Islam kita teruskan dengan Ummul Kitab Al-Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Okey, jadi untuk kelas kita pada petang ni semua orang kalau boleh siapa yang ada buku teks bawa sekali. Okey, buku modul memang kena ada dah. Buku teks lagi kena ada. Okey. Tapi tak apalah, tapi tak apa kalau tak ada buku teks lagi tak apa. Kamu boleh tengok kat depan, cikgu akan tunjuk satu-satu. Jadi kita nak belajar bab baru dah hari ni. Pola dan jujukan cikgu dah habis ajar dah. Untuk hari ni kita akan belajar sesuatu yang kita dah belajar. Nama dia expand. Ataupun nama lain dia kembangan. Uzma ingat lagi ke cara nak kembangkan? Tak ingat? Okey, tak apa. Hari ni kita akan ingat balik. Sebab kita tak boleh nak lari. Benda ni ada dalam silibus kamu. Okey, jadi masing-masing cikgu nak dengar suara sikit. Dah sedia ke belum ni nak belajar ni? Dah. Okey. Ashfa Damia tak dengar pun suara. Dah sedia ke Ashfa? Dah. Ya, okey. Jadi jom kita belajar. Okey, jadi cikgu mula share screen. Suara cikgu okey ataupun ada tersekat-sekat suara cikgu? Okey je ke? Okey. Okey. Okey, jadi kalau okey, yang nombor 2 cikgu nak test. Skrin cikgu boleh nampak ke skrin cikgu? Boleh. Nampak. Okey, baik. Okey, jadi kita masuk kepada bab 2. Okey. Bab 2 dia adalah tentang kembangan dan pemfaktoran. Pemfaktoran. Okey. Jadi yang kita nak belajar hari ni adalah keseluruhan ni. Cumanya tak adalah kita belajar semuanya sekaligus. Mula-mula hari ini kita akan belajar kembangan. Minggu depan pemfaktoran. Minggu depan lagi satu dia ada nama lagi. Dalam pecahan. Jadi dia punya fokus adalah pecahan. Maksudnya dalam pecahan ada kembangan dan ada pemfaktoran. Cuma hari ni cikgu tak masuk lagi kepada pecahan. Cikgu kukuhkan dulu apa tu kembangan. Minggu depan cikgu masuk kepada pemfaktoran. Dan minggu lagi satu baru cikgu masuk kepada pecahan yang dalam pecahan ada kembangan dan ada pemfaktoran. Dah ready ke belum? Cikgu nak teruskan boleh? Boleh. Okey. Okey. Jadi kita nak belajar adalah nama dia. Ini salin tau sebab nanti nak rujuk balik. Nak rujuk balik masa nak buat soalan-soalan pecahan. Okey, kembangan nama dalam bahasa Inggeris dia nama dia expand. Expand. Jadi bila kita nak masuk kepada kembangan dengan expand, apa benda ni? Okey, kembangan dekat sini maksudnya darab. Jadi yang kita nak buat hari ni adalah kita nak selesaikan soalan-soalan yang bercakap tentang darab je. Darab ni, darab tu, darab ni. Darab apa? Okey, darab yang cikgu nak ajar ni
dia adalah berkaitan dengan kurungan. Jadi bila kita nampak kurungan dalam kita punya soalan, yang kita punya fokus adalah kita nak menyelesaikan kurungan. Kita nak menyelesaikan kurungan. Zarif boleh follow up lagi tak tu Zarif? Okey. Adlin boleh follow up lagi tak tu Adlin? Boleh. Okey. Okey, jadi bila kita nak masuk, okey, cikgu akan gunakan buku teks. Dia ada beberapa lah. Dia ada beberapa perkara dalam pendaraban ni. Okey, cikgu ajar kamu. Dalam yang kita nak belajar sekarang ni, dia ada 4 level. Dia ada 4 level. Level 1 adalah keadaan dekat mana kita ada satu je kurungan. Sebagai contoh, 3x tambah 2. Maksudnya kita akan selesaikan satu je kurungan. Kemudian, level 2, untuk kembangan, kita dah mula ada 2 kurungan. Macam mana? 3x tambah 2, lepas tu cikgu buat 5x tambah 3. Nampak dia dah ada 2 kurungan. Level 3 yang kita nak belajar hari ni adalah apabila kurungan tu dia ada kuasa. Dia ada kuasa. Ini kita nak selesaikan macam mana? Nanti kita pergi. Dan yang terakhir, untuk level 4. Maksudnya kalau kamu dah betul-betul boleh faham apa yang cikgu ajar untuk level 4 ni, level 1, 2, 3, level 4 kamu tak jadi masalah. Kamu boleh buat dengan baik. Level 4 adalah gabungan antara kurungan dan biasa. Sebagai contoh, cikgu ambil level 2 punya kurungan. Cumanya dekat sini cikgu just tambah 5x. Macam tu je. Okey, cikgu ulang lagi sekali semua. Apa yang kita nak belajar hari ni? Kita nak belajar kembangan. Kembangan ni maksudnya apa? Okey, cikgu dah highlight dekat sini. Kita nak belajar tentang darab. Jadi kamu dah kena ready ni. Oh, aku nak belajar tentang darab ni hari ni. Okey. Lepas tu dalam darab, dia punya pendaraban yang kita nak belajar hari ni semua melibatkan kurungan. Okey. Jadi dekat sini cikgu bagi guide. Cikgu bagi orang kata bantuan. Dekat sini cikgu akan buat level 1, level 2, level 3, level 4. Maksudnya habis je level 1, kamu dah kena tanya diri kamu, aku faham tak level 1 yang cikgu Aman ajar? Kalau aku faham, mesti aku boleh buat dengan baik level 2. Habis level 2, kamu dah kena tanya diri kamu, okey, macam mana penguasaan aku dekat level 2? Okey, dan seterusnya level 3 dengan level 4. Apa beza level 1, 2, 3, 4 ni? Level 1 ni dia ada satu sahaja kurungan. Level 2 dia ada 2 kurungan. Level 3 dia ada kuasa. Kurungan tu dia ada kuasa. Nampak tu. Dan level 4 adalah gabungan. Gabungan antara apa? Gabungan antara kurungan dan tiada kurungan. Jadi inilah 4 level yang kita akan selesaikan hari ni. Okey, cikgu nak pergi kepada level 1. Boleh ke semua cikgu nak pergi kepada level 1? Boleh. Boleh. Okey, baik. Jadi setiap nota daripada cikgu kena salin elok-elok. Okey, jadi untuk pendaraban antara algebra cikgu dah ada ajar dah. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada level 1. Level 1 tak susah. Level 1 ni tak susah. Jangan cakap susah baru level 1. Dia ibarat kamu baru install ML. Okey.
Jadi untuk level 1, cikgu akan tunjukkan beberapa contoh. Cikgu akan tunjukkan 2 contoh, kemudian kamu buat 1 contoh. Lepas tu kita siapkan kita punya modul. Cikgu akan tunjukkan 1 contoh, kamu buat 2. Okey, jadi masing-masing kita tengok kepada contoh A. Ni salin lah. Ni salin. Cikgu akan tunjuk A dengan B. Okey. Bila cikgu cakap pendaraban level 1, kamu dah nampak, ada 1 kurungan. Jadi level 1 dia ada 1 kurungan je. Jadi dekat sini kita akan selesaikan. Okey, yang pertama sekali cikgu tak kacau kita punya soalan. Cikgu salin balik. 6 kurungan 3 tambah 4W. Okey, jadi dekat sini apa yang kita nak kena buat? Kita kena selesaikan kurungan dengan darab. Cumanya macam mana nak buat kalau ada darab tapi ada kurungan? Kita darab satu-satu. Ambil 6, buat anak panah. Cikgu nak kamu bulatkan 6 tu. Kenapa? Sebab kita darab dengan apa yang di belakang kurungan. Sekarang belakang kurungan ni 6. Jadi kita bulatkan 6. Lepas tu kita buat anak panah pergi kepada 3. Menandakan apa? Menandakan 6 darab 3. Okey. Itu cara dia. Okey, cikgu nak tanya kamu. 6 darab 3 dapat berapa? 6 darab 3? 18. Pandai. Kita dapat 18. Selesai. Bila kita dah selesaikan 3, jangan tinggalkan 4W. Ambil 6, pergi pula kepada 4W. Okey, dekat sini cikgu tulis kecil-kecil 6 darab 4W. Susah ke? Tak susah. Apa maksud cikgu tak susah? Ambil nombor dengan nombor dulu. 6 darab 4. 6 darab 4 dapat berapa semua? 24. 24. 24 tu positif ke negatif? Positif. Ya, kita tulislah positif 24. Dan kemudian dekat sini dia ada W. Kita tulis sekali dia punya W. Inilah jawapan soalan A. Jelas ke semua soalan A? Boleh faham? Boleh. Adeline macam mana? Boleh faham ke Adeline? Boleh. Okey. Jadi apa yang kita boleh nampak dekat sini? Kita nampak pendaraban antara nombor. Jadi kamu jangan pening. Bila nombor darab dengan nombor, apa yang peningnya? Darab macam biasa. Kita darab macam biasa. Inilah nota dia. Sebagai contoh, 6 anak panah bagi kepada 3. 6 darab 3. Darab je macam biasa. Dapat 18. Lepas tu 6 darab dengan 4W. Macam biasa. 6 darab 4 dapat 24. W kita tulis saja. Itu je jawapan untuk soalan A. Senang ke susah untuk soalan A? Boleh faham ke semua? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi sekarang kita pergi kepada soalan B. Perbezaan soalan A dengan soalan B adalah soalan B dia ada nombor dengan huruf dekat belakang kurungan. Tadi dekat soalan A dia ada nombor je iaitu nombor 6. Sekarang dia ada nombor 3 dengan huruf R. Susah ke? Tak susah. Dekat sini cikgu akan ajar 3R, cikgu salin balik tau. R tolak 2S. Okey, yang pertama cikgu bulatkan apa yang berada di belakang kurungan. Yang belakang kurungan dia 3R. Bawa anak panah pergi kepada nombor yang pertama. Sebutan yang pertama. 3R darab R. 3 ni tak kena darab dengan siapa-siapa. Jadi kita salin saja. R darab R dapat berapa? Siapa tahu R darab R dapat berapa? R. Salah. Dapat R. R kuasa 2. Ya. Jawapan dia R kuasa 2. Sebab apa? Sebab R darab dengan R, kita gabungkan. Jadi kalau kita tulis R sahaja, dekat situ kita ada 1 R je. Tapi sekarang kita ada 2 R. Jadi bila dia ada 2 R, kita jadikan dia R kuasa 2. Good job. Okey. Kemudian kita dah selesaikan sebutan yang pertama. Selesaikan pula sebutan yang kedua. Dekat sini cikgu tulis
3R darab 2 ni positif ke negatif? Cikgu nak tanya kamu. 2 tu positif ke negatif? Negatif. Pandai. Tulislah negatif. Janganlah hilangkan dia punya negatif. Negatif 2S. Jadi sekarang kita selesaikan nombor dulu. 3 darab negatif 2. Dapat berapa semua? Ha, Negatif 6. pandai. Tulis negatif 6. R darab S. Gabungkan je. R darab S dapat apa? RS. Ya, pandai. Kita dapat RS. Inilah jawapan untuk soalan B. Jadi apa yang kamu mula belajar dekat sini? Untuk soalan B, kamu dah mula belajar pendaraban antara huruf. Kalau huruf sama, sebagai contoh R dengan R, kamu gabungkan, kamu dapat R kuasa 2. Maksudnya huruf R bertemu juga dengan huruf R. Okey, kalau huruf lain, ni nota. R dengan S, kamu gabungkan sahaja, kamu akan jadi RS. Nampak ni sebagai contoh. Jadi inilah benda-benda yang kamu kena tahu. Kat level 1 kita belajar 2 benda ni. Jelas ke semua soalan A dengan soalan B? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, buka modul masing-masing. Kalau kita punya kalau kita punya modul ni lain, buat je yang kat depan cikgu tunjuk ni tau. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan A dengan soalan B. Daripada modul. Kalau lain buat yang ni tau, buat yang kat depan. Buatlah terus. Ni kira homework juga tau ni tau. Buat terus. Okey, cuba selesaikan soalan A dengan soalan B. Siapa-siapa yang ada masalah nak tanya cikgu, tanya je. Aimazi, rasa boleh buat tak tu? Boleh. Okey. Cikgu, muka surat berapa cikgu? Ini dekat muka surat 11. Kalau tak ada buat je soalan ni. Dia lain-lain. Dia lain-lain. Okey. Kalau tak ada, contohlah dia ini yang modul tahun lepas. Tapi takkanlah cikgu nak bagi homework sama macam modul. Okey. Uzma boleh buat tak tu A dengan B? Boleh? Okey, dah siap hantar kat cikgu semua? Alisha. Alisha boleh buat tak tu Alisha? Boleh. Okey. Okey, bagus. Okey, 1 minit lagi.
Okey, bagus. Ramai dapat buat. Good job. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, cikgu nak mula buat soalan A dengan B yang cikgu tunjuk ni. Boleh ke semua? Cikgu nak mula buat A dengan B cikgu tunjuk ni? Boleh. Okey. Okey, tengok betul-betul. Lepas ni cikgu nak masuk pula kalau ada pecahan. Okey. Jadi kita tengok tau. Jadi masing-masing comparekan jawapan yang kamu buat dengan jawapan yang cikgu buat. Jadi tak faham terus tanya cikgu. Boleh Aidil, tak faham Aidil tanya cikgu terus, boleh? Oh, hilang dah Aidil. Okey. Jadi dekat sini yang belakang kurungan ni 5. Jadi ambil 5 darab dengan 2B. Jadi cikgu tulis kecil-kecil dekat sini supaya kamu boleh nampak. Tapi kalau kamu dah rasa mahir, kalau kamu rasa macam oh boleh terus, tak apa. Kamu tak payah nak tulis. Cumanya awal-awal ni kita masih baru, kita masih noob. Jadi dekat sini kita tulis. Jadi dekat sini 5 darab 2. 5 darab 2 dapat berapa semua 5 darab 2? 10. 10. Lepas tu dia ada B. Tulis sahaja B. Nampak? Kita dah selesaikan 5 darab 2B. Okey, kemudian 5 ni darab dengan 3. Jadi 5 darab 3 dapat berapa semua 5 darab 3? 15. Ya, 15 tu positif 15 ke negatif 15? Siapa tahu? Pandai. Positif 15. Inilah jawapan soalan A. Jadi tak susah pun. Tak susah pun. Jadi kita pergi pula kepada soalan B. 3x dalam kurungan x tolak 4. Sekarang belakang kita ada 3x. Bawa 3x darab dengan x. Cikgu tulis kecil-kecil 3x darab x. 3 tu nombor tu dia ada 3 je. Jadi salinlah 3 tu. Okey, x dengan x. X darab x. Dapat berapa semua x darab x? X kuasa 2. Pandai. X kuasa 2. Selesai. Selesai dah. Tak susah pun. Jadi dekat sini kita teruskan. 3x darab. Ini 4 ke negatif 4? Cikgu nak tanya kamu. Negatif 4. Ya, negatif. Janganlah kamu abaikan. Jangan ambil 4 saja sebab simbol untuk 4 adalah negatif 4. Jadi kita kena darabkan. Dia yang tertinggal. Jadi, apa yang pentingnya? Darabkanlah nombor dengan nombor. 3 darab negatif 4. Tekan kalkulator. Dapat berapa? Negatif 12. Ya, salinlah negatif 12. Kemudian dia ada X. Jadi jangan lupa salin X. Inilah jawapan soalan B. Jelas ke semua? A dan B cikgu ajar dekat depan. Boleh faham? Boleh. Okey. Susah ke senang? Cikgu nak tanya. Susah ke senang? Senang. Senang. Bagus. Ikut cikgu. Kalau level 1 pun kamu dah lalai atau orang kata level 1 pun kamu dah tertiarap, macam mana cikgu nak bawa kamu pergi level 2? Okey. Jadi dalam level 1 tak habis lagi. Dalam level 1 dia ada soalan yang berbentuk pecahan. Sebagai contoh soalan D. Soalan D. Tapi cikgu tak nak ambil negatif dia. Cikgu nak fokuskan dia punya pecahan je. Jadi masing-masing boleh tengok ke depan. Ada pelajar yang tadi dia boleh buat dengan baik. Tapi bila ada pecahan, dia jadi blank. Dia jadi tak tahu yang dia buat tu betul ke salah. Jadi sekarang cikgu akan tunjukkan. Nak jawab soalan pecahan ni macam mana? Senang je. Jadi masing-masing boleh tengok dekat depan. Cikgu akan salin balik soalan dia. 2y per 3 dalam kurungan 9y tolak 3z tambah 6x. Okey, sekarang ni macam ni. Bila dia ada kurungan, kamu darab belah atas. Selesaikan belah atas. Dengan apa? Darab.
Maksudnya apa? Yang kamu nak kena darab yang atas je. 2y darab 9y. Kita tulis 2y darab 9y. Okey, 2 darab 9 dapat berapa semua? 2 darab 9? 18. 18. Y darab y dapat berapa? Y darab y? Y kuasa 2. Y kuasa 2. Pandai. Betul dah. Tapi jangan terlupa salin bahagi 3 ni. Kamu salinlah bahagi 3. Selesaikan satu-satu. Jadi, kita terus pula. Selesai. Ingat-ingat apa yang cikgu ajar ni. Selesaikan belah atas. Jadi, bila kita selesaikan belah atas, salinlah yang bawah ni. Ni atas dia adalah 2y. Jadi, ambil belah atas, darabkan semua yang ada dalam kurungan. Jadi, sekarang cikgu bawa pula. 2y darab negatif 3z. Okey, 2 darab negatif 3. Dapat berapa 2 darab negatif 3? Negatif 6. Negatif 6. Y darab Z. Dapat berapa Y darab Z? YZ. YZ. Selesai. Tapi jangan lupa. Salinlah bahagi 3. Sebab sekarang kita selesaikan dekat atas. Okey. 2Y darab pula dengan 6X. Ambil 2Y darab 6X. Okey, nombor dulu. Selesaikan nombor dulu. 2 darab 6 dapat berapa semua 2 darab 6? 12. Okey, pandai. 12 tu positif kan? Positif 12. Y darab X dapat berapa? Y darab X? YX. Iya, YX. Lepas tu, per 3. Dah. Kita dah buat step yang pertama, iaitu kita selesaikan belah atas. Kemudian baru kita tengok belah bawah. Baru kita selesaikan yang belah bawah dengan kaedah bahagi. Apa maksud dia? Bahagilah. 18 bahagi 3. 18 bahagi 3 dapat berapa semua? 6. 6. Tulislah 6y kuasa 2. Negatif 6 bahagi 3 dapat berapa? Negatif 2. Negatif 2. YZ jangan lupa salin. Negatif 2 YZ. 12 bahagi 3 dapat berapa? 4. 4. Tulislah 4. Jangan lupa YX. YX. Ini je. Mentang-mentanglah soalan tu diubah belakang kurungan tu adalah pecahan. Dah masing-masing tak nak buat. Kenapa tak nak buat? Benda yang senang je. Apa maksud cikgu senang? Kita selesaikan satu-satu. Mula-mula kita pandang belah atas dia. Nak pandang belah atas dia, ambil nombor belah atas, darabkan nombor yang dalam kurungan. Step pertama jelas ke step pertama? Boleh faham? Boleh. Okey. Belah bawah. Belah bawah ni maksudnya kita selesaikan dengan bahagi. Yang ini 18 bahagi 3 dapat 6. Negatif 6 bahagi 3 dapat negatif 2. 12 bahagi 3 dapat 4. Jelas ke semua? Cikgu tunjuk dekat depan. Boleh faham? Boleh. Okey. Bagus. Okey. Jadi daripada modul cikgu ni. Daripada modul cikgu ni. Cikgu nak masing-masing cuba buat soalan D. Cuba selesaikan soalan D. Rujuk contoh yang cikgu dah tunjuk. Cuba selesaikan soalan D. Buat je. Nanti cikgu tunjuklah jawapan dia. Okey, untuk siapa-siapa yang pening, kalau dia ada nombor, kalau dia ada huruf kat sini kan, kamu bawa dia pergi atas. Dia akan jadi 3H/4. GH tambah 3. Kok kalau kamu pening kan. Ada huruf lah cikgu, ni tak ada huruf. Ni huruf dia dah letak dekat atas. Jadi dekat sini, jangan pening-pening. H ni bawa dia pergi ke atas sekali. Madinah boleh follow up lagi tak tu Madinah? Boleh. Okey. Bagus. Pandai Zarif. Siap semua dah. Senanglah. Nanti cek homework terus hantar. Bagus. Panas tak hari ni? Cikgu nak tanya. Panas tak hari ni? Ke sejuk je? Panas. Panas kan? Cikgu keluar tadi bahang.
Okey, bagus. Okey, buat cikgu tunggu, cikgu tunggu. Aiman Aziz boleh buat tak tu Aiman Aziz? Cikgu. Okey. Okey, 1 minit lagi. Okey, habis sudah masa yang diberikan. Ada yang pening tu. Okey. Jadi, masing-masing cikgu nak mula buat soalan D. Boleh ke cikgu nak mula buat soalan D? Boleh. Okey. Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan D ni. Susah ke tak susah? Okey, cikgu buktikan yang di dalam tak susah. Soalan ni tak susah. Okey, cikgu salin balik soalan. Kalau kamu nampak huruf dia macam dekat tengah-tengah, kamu bawa je pergi ke atas. 3H/4 dalam kurungan GH tambah 3. Yang pertama, kita selesaikan belah atas. 3H darab GH. 3H darab GH. Okey, dekat sini 3 tu sorang-sorang. Jadi kita salin sahaja 3. H dengan H. H darab H dapat berapa semua? H darab H? H kuasa 2. H kuasa 2. H kuasa 2. G. Jangan lupa salin. H kuasa 2G. 3H kuasa 2G. Siapa tulis 3G H kuasa 2 pun betul. Tak jadi masalah. Lepas tu tulislah per 4. Kemudian tambah. 3H darab dengan 3. 3H darab 3 dapat berapa? 3 darab 3 dapat berapa? 9. 9. Lepas tu dia ada H. Salinlah H per 4. Okey, habis. Sekarang ni mungkinlah ada yang pening dekat sini. Tadi bila cikgu tekan kalkulator, dekat sini dia dapat kecil. Tapi dekat sini 3 bahagi dengan 4. Kalau kita tekan kalkulator, kita dapat 0.75. 9 bahagi dengan 4, kita tekan kalkulator, kita dapat 2.25. Tapi dekat sini adalah kita nak jawapan dalam pecahan. Bila kita nak dapat jawapan dalam pecahan, inilah jawapan dia. Kita tinggal ini sebagai jawapan yang terakhir. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey, cikgu, saya kurang faham. Okey, kalau kurang faham, ikut cara cikgu ni Okey, bila dia dalam keadaan pecahan, kamu kena faham. Yang pertama sekali, kamu kena sentiasa berikan jawapan dalam keadaan pecahan wajar. Maksudnya apa?
Maksudnya dia ada dua nombor je. Satu belah atas, satu belah bawah. Kita tak nak. Contoh 2/3. Kalaulah dia ada 1, 2/3, kita tak nak macam ni. Kamu kena tukarkan dia jadi 3, 5/3. Kita tak nak. Kalau dia dalam keadaan 1, 2/3, kamu kena tukarkan dia jadi 5/3. Ini tidak wajar. Okey, ini dulu. Ini jelas ke semua? Yang nombor satu cikgu terang ni boleh faham? Boleh. Nombor 2. Bila dia minta jawapan dalam keadaan pecahan, bagi dalam bentuk termudah. Maksudnya apa? Maksudnya nombor tu dah dikecilkan. Okey, macam mana kita nak tahu nombor tu dah dikecilkan? Kita salin je balik. 3/4. Kita salin dalam kalkulator 3/4. Kalau kamu salin 3/4 macam tu dalam kalkulator, kamu dapat 3/4 balik. Maksudnya jawapan ataupun nombor tu dah memang dalam keadaan paling kecil. Okey. Okey, kalau ni 9/4, kamu tekan kalkulator 9/4. Cuba masing-masing tekan 9/4. Dapat berapa? 9/4 dapat berapa? Cuba tekan macam ni, dapat berapa? Adlin dah tekan dah 9/4. Dapat berapa? 9/4. Ya, kita dapat 9/4 balik. Ada orang bila dia tekan 9/4, dia dapat 2, 1/4. Macam cikgu bagi tahu, kita tak nak jawapan macam ni. Kita tak nak. Kita nak macam ni. Jadi, cara dia adalah kita tekan shift. Kita akan dapat balik 9/4. Shift ABC. Shift tambah ABC. Jadi dekat sini kita akan dapat balik 9/4. Itulah cara dia. Kita tekan je balik. Sebab cikgu bagi contoh lain. Cuba masing-masing tekan kalkulator. 124 bahagi 36. Cuba masing-masing tekan kalkulator. 124/36. Cuba tekan. 124/36. Dapat berapa dalam kalkulator? 31/9. Ya, pandai. 31/9. Kamu dekat sini, kamu tak payah nak fikir pun nak kena bahagi berapa dekat atas. Nak kena fikir bahagi berapa dekat belah bawah. Untuk dapatkan yang paling kecil, tak payah. Ini bukan macam sekolah rendah. Sekolah rendah, ya kita kena fikir. Oh, ni bahagi 2. Oh, ni bahagi 2. Oh, bahagi 2 lagi. Oh, bahagi 2 lagi. Tapi bila dekat sekolah menengah, kita salin sahaja pecahan ni dalam kalkulator dan kalkulator akan bagi jawapan dalam bentuk termudah tanpa kamu nak kena kira bahagi berapa. Jelas ke? Boleh faham yang cikgu ajar? Boleh. Okey, bagus. Tu maksud cikgu. Okey, sekarang kita buat balik untuk soalan pecahan. Cuba selesaikan soalan E. Cuba selesaikan soalan dekat depan ni. Oh, cikgu ada negatif macam mana? Okey, kalau ada negatif, bawa negatif pergi dekat 3. Negatif kat K. Negatif K/3. 3 tolak 4Q. Cuba selesaikan.
Okey, bagus. Satu minit lagi. Madinah dapat buat tak tu, Madinah? Tengah buat. Tengah buat. Betul tak cikgu? Okey, nanti cikgu cek. Okey, habis sudah. Habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu akan selesaikan soalan di hadapan. Okey, jadi semua boleh ke cikgu nak mula buat ni? Nak dengar suara sikit. Boleh ke cikgu nak mula buat? Boleh. Okey. Okey, apa yang cikgu nasihat bila dalam keadaan pecahan? Ingatlah cakap cikgu ni. Betul cikgu cakap, cikgu tak tipu. Nanti kamu dah buka sekolah kan? Kamu cubalah tengok. Dalam kelas kamu, bila soalan, bila cikgu bagi pecahan dekat depan, berapa ramai je dapat jawab? Betul. Sebab cikgu pun mengajar dekat sekolah. Jadi bila kamu dah belajar dengan cikgu, ingat. Kita selesaikan yang atas dulu. Negatif K darab 3 gabungkan sahaja kamu dapat negatif 3K. Kemudian negatif K. Ini kalau tak salin lah. Kalau rasa macam kita tak power lagi, kita salin. Negatif K darab negatif 4Q. Negatif darab negatif jadi positif. 4KQ. Salin sahaja 4KQ. Lepas tu jangan lupa. Sini ada per 3. Jadi sini pun kena per 3. Sini pun kena per 3. Jelas ke semua step yang pertama cikgu tunjuk? Boleh faham? Boleh. Okey. Okey. Maksudnya dekat sini kita dah selesaikan darab belah atas. Bila kita dah selesaikan darab belah atas, kita tengok pula bahagi belah bawah. Maksudnya, apa maksud cikgu? Yang boleh bahagi, kamu bahagikan. Sebagai contoh, negatif 3 bahagi 3. 3 bahagi 3 dapat berapa semua? 3 bahagi 3. 1. Ya, kita dapat negatif 1K. Tambah 4 per 3. 4 per 3, kalau kamu tekan dalam kalkulator 4 per 3, kamu akan dapat balik 4 per 3. Jadi tak payahlah nak ubah apa-apa. Yang kita ubah adalah yang boleh dibahagikan. Sama ada dia boleh dibahagikan dapat nombor integer macam ni ataupun dia dapat nombor simplest form. Maksudnya apa? Tak susah. Kamu tekan je kalkulator. Nak tekan macam mana cikgu dah ajar tadi? Negatif 3 per 3. Kamu tekan. Ambil nombor dia. Ni negatif. Ni 4 per 3. Tekan. Kamu akan dapat terus jawapan dia. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Boleh. Okey, bagus. Salinlah. Bila soalan-soalan yang cikgu tunjuk ni, kamu kena salin. Okey, habis dah level 1. Semua, cikgu nak dengar suara lah sikit level 1 macam mana. Boleh faham ke cikgu ajar level 1 ni? Boleh. Susah ke senang? Susah ke senang cikgu nak tanya? Senang. Senang. Nampak? Kalau pecahan, ingat darab belah atas bahagi belah bawah. Kalau tak pecahan, selesaikan macam biasa. Ada berapa dah soalan yang kita buat? Sini ada 2 contoh. Lepas tu ada 2 latihan. Ada 4 soalan. Kemudian sini ada 1. Sini ada 1. Sini ada 1. Ada 3 soalan dekat level 1. Ada 4 tambah 3 ada 7 soalan. Maksudnya, bila kamu dah tulis level 1 tu, 7 soalan tu dah kena ada dalam buku nota kamu.
Okey, habis dah. Cikgu nak pergi kepada level 2 pula. Okey. Jadi kita akan pergi kepada level 2. Level 2 adalah apabila kurungan tu ada 2. Boleh ke ni cikgu nak mula masuk kepada level 2? Boleh. Okey. Level 1 dah habis ajar. Kita masuk kepada level 2. Jadi ikut step cikgu. Cikgu dah pecahkan ikut level supaya kamu boleh ikut. Okey, level 2 yang cikgu nak ajar dekat sini adalah apabila ada 2 kurungan. Ada 2 kurungan. Sebenarnya level 2 dia lebih kurang macam level 1. Cuma dia ada 2 step macam level 1. Apa maksud cikgu? Okey, jadi kita akan pergi kepada soalan yang pertama. Cikgu akan buat soalan A. Ni soalan contoh Cikgu buat 2 soalan contoh. Jadi tengok betul-betul. Soalan A, okey cikgu salin balik X tambah 7, X tolak 1. Level 2, kamu kena tengok kurungan mana yang duduk belakang. Kamu jangan salah faham pula kalau dalam matematik macam ni tau. 1, 2, 3, 4, 5. Nampak? Dekat sini kamu tulis ke depan adalah di belakang. Sama juga macam kurungan. Sini adalah kurungan di hadapan. Sini adalah kurungan di belakang. Sampai situ dulu. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Jadi, untuk pendaraban adalah belakang. Yang di belakang darab di depan. Macam mana nak buat ni? Jadi, masing-masing boleh tengok. Cikgu ambil kurungan dekat belakang. Cikgu fokus dekat kurungan dekat belakang. Yang pertama, cikgu pergi kepada X. X darab X. Nampak? Jadi, kat sini cikgu tulis X darab X. X darab X dapat berapa semua? X darab X. X kuasa 2. Pandai. X kuasa 2. Kemudian dengan X juga darab dengan negatif 1. X darab negatif 1. Oh, susah ke? Tak susah. Gabungkan je. Negatif 1X. Selesai untuk X. Boleh faham semua untuk X tu? Boleh faham? Boleh. Okey, nampak cikgu dah selesaikan nak X. Tapi kamu jangan cuai pula. Sebab tu cikgu cakap, level 2 ada 2 kali step level 1. Ini baru 1 step. Kemudian, kita darab pula untuk 7. 7 ni darab. Nampak ni, cikgu highlight dekat sini. Sentiasa dalam keadaan belakang darab depan. 7 ni berada di kurungan di belakang. Darab apa yang ada di kurungan di hadapan. Jadi dekat sini 7 darab X. Susah ke? Tak susah. Gabungkan je. 7 darab X kita dapat positif 7X. 7 juga darab dengan negatif 1. Kamu akan dapat negatif 7. Dah selesai. Jadi dekat sinilah kamu berjaya buka kurungan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi sampai sini kamu kena cari sebutan serupa. Ingat, setiap kali masuk kepada level 2, level 1 tak payah cari. Level 2 kena cari. Mana satu sebutan serupa dekat sini? Tengok lepas buka kurungan cari mana satu sebutan serupa. Cuba tengok situ mana satu sebutan serupa semua. X kuasa 2 ke? 1X dengan 7X. Iya, pandai. Jadi bila kita ada 2 sebutan serupa kat sini, kita selesaikanlah. Okey, jadi X kuasa 2 dia tak ada kaitan, jadi sila salin. Negatif 1 tambah 7 dapat berapa negatif 1 tambah 7? 8. Jadi, silap. Negatif 1 tambah 7 dapat berapa? 6. Ya, kita dapat 6. Jadi tulislah positif 6X. Tolak
7. Maksudnya dekat sini, selepas kita cari sebutan serupa yang ada X dengan X. Ingat balik sebutan serupa cikgu ajar. Jadi dekat situ kita selesaikan sebutan serupa, barulah kita dapat jawapan dia. Inilah jawapan dia. Ini soalan A. Jelas ke contoh yang cikgu bagi? Boleh faham? Boleh. Okey, Boleh. bagus. Okey, cikgu akan tunjuk contoh yang seterusnya iaitu contoh B. Cikgu akan tunjuk pula untuk contoh B. Cikgu akan buktikan yang kamu bila faham dia punya konsep, sebenarnya kamu hanya buat benda yang berulang, benda yang sama. Okey. Tengok, cikgu tak ubah apa-apa pun nota cikgu. Okey, jadi dekat sini cikgu salin balik. Kita punya 4M tambah 3, M tambah 2. Belakang darab depan. Jadi dekat sini cikgu ambil 4M dulu. Nampak? Tadi cikgu ambil X. Sekarang cikgu ambil 4M. Sama ke? Sama. Kedudukan dia sama. Jadi dekat sini 4M darab M. Jadi 4M darab M kita dapat 4M kuasa 2. Sebab apa M kuasa 2? M pertama, M kedua. Okey, seterusnya 4M. Tengok ni, X ni kita bawa ke sana pula. Sama juga 4M darab dengan 2. 4 darab 2 dapat berapa semua 4 darab 2? 8. 8. Jadi kita tulislah positif 8. Jangan lupa M. Positif 8M. Okey, selesai. Nampak tak? Benda sama. Step dia sama. Tadi cikgu selesaikan X dulu. Lepas tu cikgu buat tik. Kemudian tadi cikgu selesaikan 7. Iaitu yang selepas X. Sebelah X. Sekarang kita tengok pula yang sebelah 4M. 3. Selesaikan 3 pula. 3 darab M kita dapat gabungkan sahaja positif 3M. 3 darab dengan 2. 3 darab 2 kita dapat 6. Jadi positif 6. Nampak? Dekat sini cikgu buka kurungan. Habis cikgu buka kurungan, cikgu cari sebutan serupa. Mana sebutan serupa dia agak-agak? Cikgu nak tanya kamu. Mana sebutan serupa dia? 4M kuasa 2 ke? 8M dengan 3M. Ya, sebutan serupa maksudnya huruf yang sama. M dengan M. M kuasa 2 bukan? 4M kuasa 2 dia bukan. Dia tak ada sebutan serupa dengan siapa-siapa. Tapi dekat sini kita ada M dengan M. Jadi dia sebutan serupa. Jadi sebutan serupa ni boleh diselesaikan. Nak selesaikan macam mana? Ambil nombor dia. 8 tambah 3. Dapat 11. 11M. Ini 6 tambah 6. Inilah jawapan B. Jelas ke semua? Boleh faham? Ya. Okey. Adlin, sempat salin tak tu? Sempat. Okey. Madina, sempat salin tak Madina? Baik. Okey. Aiman Haziq macam mana? Sempat salin tak? 4. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini daripada soalan A dengan B, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan D. Cuba buat soalan D. Hantar dekat cikgu. Dah siap hantar kat cikgu.
Okey, bagus. Nampak dapat buat tu. Senang je kan? Okey, dahsyat hantar kat cikgu Elisa, Elisa dapat buat tak tu Elisa? Cikgu, Ya, kenapa tu Zarif? saya dah siap. Tapi yang lain, Tahu. saya dah siap tapi yang lain bukan permintaan cikgu tapi yang lain. Yang kat dalam buku. Yang kat dalam buku. Tapi cara dia sama je kan macam yang cikgu ajar tu kan? Ya. Tapi yang ni salin tak? Salin tak ni? Apa? Salin dalam buku nota. Okey. Bagus. 1 minit lagi. Cikgu tunggu. Susah ke senang tu soalan D. Cikgu nak tanya. Susah ke senang? Tak ada orang jawab. Susah ke? Senang. 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 Okey. Cikgu, Ya? saya baru masuk. Ayo, baru bangun tidur ke Aina? Okey. Cikgu ajar balik Okey, jadi jap kita tunggu 6-7 minit. Cikgu bagi peluang kat kawan-kawan buat sekejap. Lepas tu cikgu akan tunjukkan soalan D. Okey. Okey, baguslah. Dapat je buat. Jadi cikgu ajar ni kat sini kan, cikgu dah bagi contoh, cikgu bagi penjelasan, lepas tu latihan kita buat sama-sama. Yang lain terserah dekat kamu. Kamu buat, kamu berjaya. Tapi kalau ada soalan nak tanya, tanya je. WhatsApp je cikgu. Kalau malu dekat kelas kan nak tanya. Beramailah orang nak tanya. Tapi tak apa. Boleh WhatsApp cikgu soalan yang kamu nak tanya. Okey, jadi habis sudah masa. Dah 6-7 minit. Kita akan selesaikan soalan D. Okey, macam yang cikgu bagi tahu. Cikgu tak adalah nak bagi soalan yang sama macam buku modul sebab cikgu nak buat tu sebagai homework. Kalau soalannya sebiji, maksudnya kita tengah buat soalan homework. Jadi kamu tak ada latihan tambahan. Jadi masing-masing boleh tengok kepada soalan D dekat depan. Walaupun tak ada dalam buku modul. Kalau ada, adalah. Kalau tak ada, salin dekat dalam buku nota. Buku tulis. Okey, jadi dekat sini cikgu selesaikan soalan D. Okey, bila soalan D ni kita dah masuk kepada level 2. Apa maksud level 2? Bila dia ada 2 kurungan. Kurungan pertama 5R tolak 6. Kurungan kedua 2R tambah 1. Susah ke tak susah? Tak susah. Maksudnya dekat sini, pertama sekali kita cek mana satu kurungan di belakang dan mana satu kurungan di depan. Jadi dekat sini kita dah identify yang ini adalah di belakang dan ini adalah di depan. Kenapa? Sebab dia punya step adalah kurungan di belakang yang perlu didarabkan dengan kurungan di depan. Jadi dekat sini ambil 5R. 5R darab dengan 2R. 5R darab 2R. Nombor darab nombor. 5 darab 2. 5 darab 2 dapat berapa semua? 5 darab 2? 10. 10. R darab R dapat berapa? R darab R?
R kuasa 2. Pandai. Okey, dah selesai 2R, janganlah kamu tutup terus. Kan ada lagi satu kat sini. 5R darab dengan 1. Jadi apa-apa darab 1 dapat balik 5R. Jadi jangan salin 5R saja. Ada yang salin macam ni. 5 ni positif. Jadi sila bawa positif 5R. Kalau kamu tak letak positif, maksudnya kamu dah gabungkan 10R kuasa 2 dengan 5R. Jadi kita nak buat asingkan. Kamu kena pastikan kamu letak simbol untuk positif 5 tu. Habis. Okey, kemudian dekat sini cikgu buat 6 darab 2R. 6 ni positif ke negatif? Cikgu nak tanya. 6 ni positif ke negatif? Negatif. Negatif. Darab 2R. Okey, negatif 6 darab 2 dapat berapa? Negatif 6 darab 2? Negatif 12. Pandai. Negatif 12. Sini ada R. Okey. Negatif 6 darab pula dengan 1. Dia akan dapat negatif 6 balik. Okey. Dekat sini kita dah berjaya untuk pula. Buka kurungan. Jelas ke semua cara cikgu buka kurungan? Boleh faham? Ataupun ada soalan nak tanya? Tak ada. Yes. Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini apa yang kita kena cari? Cari sebutan serupa. 10R kuasa 2, ada tak yang sebutan serupa dengan 10R kuasa 2? Tak ada. Tak ada. Jadi bila tak ada, kita salin sahaja. 5R, ada tak sebutan serupa dengan 5R? Ada. Ada 12R. Nak selesaikan macam mana? Ambil nombor dia. Sini positif 5. Sini negatif 12. Tekan je kalkulator. Positif 5, negatif 12. Tekan kalkulator. Dapat berapa? Negatif 7. Ya, negatif 7R. Lepas tu negatif 6 ni dah dia tak ada sorang-sorang dah. Dia single. Negatif 6. Inilah jawapan soalan D. Tu dia punya jawapan. Jelas ke semua soalan D ni cikgu ajar? Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, jadi cikgu nak tanya, susah ke senang soalan D ni? Senang. Senang. Okey, bagus. Okey, jadi daripada soalan D, cikgu nak masing-masing cuba buat soalan C. Kita test lagi satu soalan. Okey, dah siap? Hantar dekat cikgu. Tapi kena jangan lupa huruf tau. Cikgu pesan awal salin, nota dan latihan kemas-kemas. Nanti kelas ketiga baru nak pening tengok nota. Sebab apa? Sebab benda ni dia berkait. Okey, bagus.
Okey, 1 minit lagi. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, jadi cikgu nak mula buat soalan C semua. Boleh ke cikgu nak mula buat soalan C? Boleh. Okey. Cikgu salin balik. 2M tolak 3. 3M tolak 4. Jadi dekat sini, kita selesaikan. Cuba kamu tengok anak panah yang cikgu buat. Cikgu akan buat benda yang sama je. 2M. Bawa dulu pergi kepada 3M. Maksudnya cikgu nak selesaikan 2M dulu. 2M darab 3M. Selesaikan nombor. 2 darab 3. 2 darab 3 dapat berapa? Dapat 6. M dengan M dapat M kuasa 2. Nampak? Okey, kemudian 2M darab negatif 4. Selesaikan 2 darab negatif 4. Kita dapat negatif 8. Ada M, kita salin sahaja. Okey, selesai dah 2M cikgu. Ini yang cikgu cakap level 1. Okey semua, jelas ke? Boleh faham? Yang untuk 2M tu? Boleh. Okey, bagus. Okey, kemudian 3 ni jangan lupa dia negatif 3. Negatif 3 darab 3M. Kamu selesaikan nombor dengan nombor. Negatif 3 darab 3. Kamu dapat negatif 9. Dia ada M, jadi salin sahaja. Kemudian dekat sini negatif 3 darab negatif 4. Tekan kalkulator semua. Negatif 3 darab negatif 4 dapat berapa? Dapat berapa? Negatif 3 darab negatif 4 dapat berapa? 12. Ya, 12. Positif 12. Okey. 6M kuasa 2. Ada tak mana-mana sebutan serupa dengan 6M kuasa 2? Tak ada. Okey. Tak ada. Jadi kita salin sahaja. Okey. Ada kawan kamu tanya. Yang 16M tu tukar kepada... Oh, okey. Betul. Okey. Sekarang 8M ni ada tak sebutan serupa dengan 8M tu? Ada tak? Ada. Ada 9M. Jadi dekat sini kita salin balik. 8 ni simbol dia negatif 8. 9 ni simbol dia negatif 9. Tolak 8 tolak 9. Tekan kalkulator. Dapat berapa tolak 8 tolak 9? Tolak 17. Tolak 17. Kemudian dia ada M. Salin tolak 17. Dah. Guna kalkulator. Okey, lepas tu tambah 12, kamu just salin sahaja. Inilah jawapan C kita. Jelas ke semua? Cikgu ajar untuk soalan C. Boleh faham level 2 ni? Boleh. Okey. Nampak? Kita dah pergi kepada level 2 dah. Dekat level 2, ada 4 soalan kita dah buat sama-sama. Ni ada 2 soalan, ini 2 soalan. Jadi sebenarnya benda sama je. Benda sama macam level 1 je. Cumanya dekat level 2, dia ada 2 kali step level 1. Mana? Dekat sini yang warna biru, step pertama. Yang warna hijau, step yang kedua. Tapi cara darab tu adalah benda yang sama. Okey semua. Sampai level 2 ni semua okey lagi ke ni? Cikgu nak dengar suara. Semua okey lagi ke? Okey. Okey, bagus. Jadi yang cikgu nak ajar level 2 dah selesai. Sekarang kita nak masuk kepada level 3. Level 3 pula, step dia sama macam level 2. Apa maksud cikgu? Step dia sama macam level 2. Senang je.
Jadi masing-masing tengok kepada soalan E cikgu tunjuk. Masing-masing boleh tengok kepada soalan E. Lepas ni kita nak buat latihan jadi masing-masing tengok betul-betul. Okey. Cikgu cari. Okey. Cikgu cari 2 contoh. Baru best sikit. Okey. Jadi untuk level 3 dia senang. Sebab apa? Sebab start level 3 kalau kamu faham level 2 kamu boleh buat dengan baik. Apa maksudnya? Masing-masing ini adalah contoh. Jadi tengok lepas ni kamu nak buat latihan ni. Okey. Jadi sesi contoh 2x tambah 7. Oh, ada kuasa 2. Apa maksud kuasa 2 tu? Ini adalah level 3. Bila dekat kita punya kurungan ada kuasa. Susah ke? Tak susah. Kalau dia kuasa 2, kamu buka lah kurungan tu 2 kali. 2x tambah 7. 2x tambah 7. Itu sahaja maksud dia. Jelas ke semua sampai situ? Boleh faham? Boleh. Okey. Jadi bila dah sampai sini kamu buat macam level 2. 2x darab dengan 2x. 2x darab 2x. Selesaikan. 2 darab 2 kamu dapat 4. X darab x kamu dapat x kuasa 2. Okey. Selesaikan macam tadi 2x darab pula dengan 7. 2 darab 7 dapat 14. Sini ada x, kita salin saja. Okey, 7 darab 2x. Jadi 7 darab 2 dapat 14. Sini ada x. Akhir sekali 7 darab dengan 7. 7 darab 7 kita dapat positif 49. Jelas ke cara cikgu buka kurungan? Boleh faham? Cara cikgu buka kurungan dekat sini? Boleh. Okey. Sekarang cikgu nak selesaikan sebutan serupa. Yang sebutan serupa, oh sini x, sini x. Apa nilai dia? Sini positif 14, sini positif 14. Jadi 14 tambah 14 kita dapat positif 28. X. Lepas tu tambah 49. Jadi dekat sini kita selesaikan sebutan serupa. Kita selesaikan sebutan serupa. Okey, jelas ke semua contoh yang cikgu tunjuk? Jelas. Okey. Baik, daripada contoh yang cikgu tunjuk, cikgu nak masing-masing cuba buat latihan ni. Cuba buat latihan. 3P tambah 2, buka kurungan. Dalam kurungan kuasa 2. Cikgu bagi masa.
Okey, bagus. Hantar kat cikgu. Okey, 1 minit lagi. Okey. Aiman Aziz boleh buat jatuh Aiman Aziz. Okey, I now dah send. Okey, jadi level 3 ni senang je kan? Level 3 ni jangan cakap susah pula. Sebab dia sama je macam level 2. Cumanya cikgu nak cikgu asingkan level dia sebab cikgu nak kamu nampak perbezaan dia. Level 3 dia ada kurungan. Kurungan dia ada kuasa 2. Level 2 dia tunjuk dua-dua tu dah memang dalam kurungan. Okey semua. Jadi cikgu nak mula buat latihan yang seterusnya. Boleh ke cikgu nak mula buat? Boleh. Okey. Jadi bila 3P tambah 2, kamu nampak dia ada kuasa 2, buka je dia 2 kali. 3P tambah 2, 3P tambah 2. Okey, kemudian kita selesaikan 3P darab 3P. Jadi dekat sini 3P darab 3P. Kita selesaikan nombor dulu. Kok kamu pening kan? Kita selesaikan nombor. 3 darab 3, kita dapat 9. P darab P, kita dapat P kuasa 2. Kemudian dekat sini 3P darab dengan 2. Nombor dulu 3 darab 2 dapat 6. Kita dapat 6. Kemudian P. Okey. Kemudian 2 darab 3P. 2 darab 3 dapat 6. Kemudian tulis P. 2 darab dengan 2, kita dapat 4. Selesai. Cara cikgu buka kurungan. Jelas ke cara cikgu buka kurungan? Boleh faham? Boleh. Mana sebutan serupa antara dua ni? Mana sebutan serupa kat sini? Tak jumpa? 6P dengan 6P. 6 tambah 6 dapat berapa semua? 6 tambah 6? 12. 12P tambah 4. Inilah jawapan dia. Jadi dekat level 3 kita buat 2 saja. Satu contoh, satu latihan sebab benda yang sama. Kalau dekat level 1, cikgu tunjuk ada 7 latihan sebab cikgu nak kamu betul-betul confident macam mana nak selesaikan antara pendaraban. Kalau level 2 ada 4. Ada 4 latihan. Kamu tengok balik ada 4 latihan. Sebab cikgu nak confirm kan yang kamu buat tu sebenarnya sama je macam level 1. Cumanya dia buat 2 kali. Untuk level 3 cikgu pergi pada 2 je. Satu contoh dan satu latihan. Sebab apa? Sebab dia sebiji macam level 2. Cumanya dia ada kuasa selepas dia punya kurungan. Okey. Sampai level 3. Boleh follow lagi ke ni sampai level 3? Masih jelas ke? Jelas.
Okay. Seorang je. Mana yang lain? Masih jelas ke Boleh. level 3? Jelas. Okey, bagus. Kena jelas lah. Sebab dia senang je. Jadi jangan cakap susah. Okey, jadi habis dah. Cikgu nak pergi pula kepada level 4. Level 3 cikgu dah selesai. Cikgu nak masuk kepada level 4. Level 4 ni dia agak mencabarlah kalau kamu tak berhati-hati. Tapi kalau kamu berhati-hati, kamu boleh buat dengan baik. Sebab apa? Sebab level 4 boleh jadi gabungan antara level 1 hingga level 3. Jadi dekat level 4, cikgu tunjuk contoh level 4 Level 4 adalah gabungan. Yang pertama, gabungan level 1 sampai level 3. Level 4 adalah soalan-soalan yang mesti kamu faham tentang sebutan serupa. Kita dah refresh dah tadi sebutan serupa pada level 2 dengan level 3. Maksudnya apa? Tak susah kita cari keadaan dia sama. Okey, cikgu nak pergi kepada satu contoh level 4. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Jadi masing-masing boleh tengok scroll dekat belah bawah ni. Inilah contoh level 4. Sebagai contoh, cikgu tunjuk dekat soalan B. Cikgu tunjuk dekat soalan B tak nak. Kita pergi kepada soalan C. Kita pergi kepada soalan C. Yang pertama sekali, soalan C ni kamu boleh nampak. Oh, dia ada 2 kurungan. Ini dekat level 2. Oh, dia ada 1 kurungan. Ini dekat level 1. Sebab itulah cikgu highlight dekat level 4 ni, dia boleh bergabung. Level 1 dengan 3 ke? Level 2 dengan 1 ke? Ikut keadaan dia lah. Tapi cara buat dia lain ke? Tak, cara buat dia sama sahaja. Jadi dekat sini cikgu selesaikan dulu. Cikgu buka kurungan, cikgu salin balik soalan. 2 tambah B tambah 5 B tolak 1. Okey, jadi cikgu akan selesaikan. Ni contoh, ni contoh. Okey, 3 darab dengan 2. Kita dapat 6. Kita buat macam tadi. 3 tu juga darab dengan B. Kita dapat 3B. Selesai untuk 3. Kemudian negatif 4B darab dengan 2. Darabkan dengan nombor. Negatif 4 darab 2. Kita dapat negatif 8B. Negatif 4B darab dengan B. Kita dapat negatif 4B kuasa 2. Boleh faham ke macam mana cikgu buka kurungan untuk level 2 tu? Jelas ke semua? Jelas. Okey. Kemudian 5 darab B. Kita dapat 5B. Pastikan kamu salin tahu simbol dia. 5 ni juga darab dengan negatif 1. Dapat negatif 5. Nampak cikgu dah selesaikan gabungan dia. Yang kedua kat sini, kenapa dalam level 4 cikgu highlight tentang sebutan serupa? Sebab selepas kamu buka kurungan, dia memang akan kamu kena cari mana satu sebutan serupa. Sebagai contoh, 6, sebutan serupa 6 apa? Siapa boleh cari mana sebutan serupa dengan 6? Negatif 5. Pandai. Jadi 6 tolak dapat berapa? 1. 1. Selesai. Okey, kat sini. 3B. Mana lagi sebutan serupa dengan 3B? Negatif 8B, 5B. Negatif 8B. 5B. Lagi? 5B. Pandai. Okey, jadi kat sini. Sini positif 3. Sini negatif 8. Keluarkan dia punya simbol. Sini positif 5. Tekan kalkulator. 3 tolak 8 tambah 5. Dapat berapa? 3 tolak 8 tambah 5. Dapat berapa? 0. 0. Jadi bila kosong tak payahlah nak salin. Dia terus kita potong sahaja.
Kan apa-apa darab kosong kan dapat kosong. Jadi kat sini tolak 4B kuasa 2. Inilah jawapan dia. Jadi dekat sini cikgu nak kamu hati-hati dalam menyelesaikan sebutan serupa. Jelas ke semua soalan C? Boleh faham ke? Cikgu nak tanya sikit. Boleh faham? Boleh. Okey. Benda yang sama. Tak ada yang baru. Cuma dekat level 4 ni cikgu nak kamu hati-hatilah. Kadang-kadang boleh cuai dekat sini. Boleh cuai dekat sini. Boleh cuai dekat sini. Okey. Jadi, berdasarkan soalan C, cikgu nak kamu semua cuba buat soalan D. Cuba buat soalan yang seterusnya yang cikgu petakkan tu. Boleh ke semua buat soalan yang tu? Boleh. Okey. Okey, bagus. Cikgu bagi masa 2 minit lagi. Okey, Aina Husna boleh buat tak tu Aina Husna? Boleh. Okey. Uzma boleh buat tak tu Uzma? Boleh. Okey, bagus. Zarif, Achanai Zarif. Okey. Aimazik boleh buat tak tu Aimazik? Saya tengah buat semua Wow. tanpa sebab.
Okey, 1 minit lagi. Lepas ni kita jawab soalan lain eh. Okey, jadi habis sudah masa yang diberikan. Okey, cikgu nak mula buat soalan seterusnya. Boleh ke semua? Boleh. Okey, jadi tengok betul-betul tau. Okey, jadi soalan ni macam tadi. Dia adalah gabungan. Gabungan level 4 ni. Cikgu salin balik A tambah B. 2A tolak B. Tolak 6 A tolak B. Selesaikan. A darab 2A. Kita dapat 2A kuasa 2. A ni juga darab negatif B. Kita akan dapat negatif AB. Okey. Kemudian B darab 2A. Kita dapat B ni positif. Jadi di dekat sini positif 2AB. Okey. B darab negatif B. Positif darab negatif dapat negatif. Cikgu tunjuk kat situ. Kita dah positif darab negatif dapat negatif. B darab B dapat B kuasa 2. Itu adalah cara cikgu buka kurungan untuk level 2. Jelaskan semua untuk level 2 kurungan dekat situ. Boleh faham? Boleh. Okey, baik. Okey, dekat sini kita buka pula negatif 6 darab dengan A. Kita dapat negatif 6A. Negatif 6 juga darab dengan negatif B. Negatif darab negatif jadi positif 6 darab B. Kita dapat 6B. Habis kat situ. Okey, sampai sini semua jelas ke? Sampai cikgu buka kurungan ni boleh faham? Boleh. Okey. Okey, seterusnya. Kalau kamu dah dapat buka kurungan dan jawapan yang kamu buat sebiji macam yang cikgu tunjuk, sebenarnya kamu dah mahir dah. Kamu dah boleh dah nak jawab periksa. Okey. Jadi, sekarang ni 2A kuasa 2. Ada tak sebutan serupa dengan 2A kuasa 2? Tak. Okey. Jadi, tak. bila dia tiada, kita salin saja 2A kuasa 2. Okey, negatif AB. Ada tak sebutan serupa dengan negatif AB? Ada. Ada mana? 2AB. Ya, 2AB. Jadi, ini negatif 1. Ini positif 2. Tolak 1 tambah 2, kita dapat tambah 1. Kita tulis AB. Habis kat situ. Okey, untuk 1AB. Jelas ke semua untuk 1AB? Boleh faham? Boleh ke? Boleh. Okey. Negatif B kuasa 2, ada tak sebutan yang sama dengan negatif B kuasa 2? Tak. Tak, jadi salin sahaja. Negatif 6A, ada tak yang sama dengan negatif 6A? Tak. Tak, jadi kita salin sahaja. Akhir sekali, 6B ada tak yang sama dengan 6B? Tak ada. Ya, tak ada. Jadi kita salin saja. Jadi inilah jawapan yang terakhir. Inilah jawapan yang sepatutnya kamu dapat. Kenapa? Cikgu. Ya. Saya tanya dah. Ha. Kan tolak 6A tambah 6B tu kenapa tak boleh tu macam tolak 6 tambah 6 lepas tu kan dapat kosongan sudah dapat. Yang mana? Yang ni ke? Tolak 6 tambah 6B ni ke? Mana boleh? Ini kan huruf dia huruf A. Ni huruf dia huruf B. Jadi dia kan lain huruf dia. Jadi bila dia lain huruf, dia bukan sebutan serupa. Okey. Jadi hati-hati kat situ hati-hati. Jadi ini A kuasa 2. A kuasa 2 dia seorang je A kuasa 2. Ini AB. Jangan kamu cakap A sama dengan AB. Salah. Dia A dengan B.
Sini B kuasa 2. Sini A, sini B. Kan lain-lain semua ni. Jadi jangan gabungkan. Jelas ke semua? Boleh faham? Boleh. Okey, yang salah salin pembetulan. Ada yang salah tadi. Okey. Jadi kita ada masa lagi 15 minit. Kita buat soalan yang seterusnya. Kita habiskan dengan buat soalan sahaja. Okey. Jadi kita nak buat soalan yang seterusnya ni. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Kita habiskan kelas dengan buat soalan. Sebab apa? Sebab yang cikgu nak ajar dekat sini habis dah. Level 1 dah ajar, level 2 dah ajar, level 3 dah ajar, level 4 dah ajar. Cumanya cikgu nak kukuhkan level 4. Sebab apa? Sebab kamu mesti akan ada keliru sikit-sikit. Jadi kita akan pergi kepada soalan yang seterusnya. Soalan yang seterusnya cikgu pakai buku teks. Cikgu pakai buku teks. Okey, jadi soalan yang seterusnya cikgu nak kamu cuba buat soalan C. Cuba selesaikan soalan yang dekat depan ni. Okey, cikgu nak masing-masing buka kamera. Sunyi dah cikgu, tak nampak dah orang. Mana Madinah, Adlin, Aina Husna mana? Izhafi, Izhana. Jadi masing-masing boleh buka kamera. Darren, sihat ke Darren? Sehat. Sehat. Okey. Aiman Aziz, macam mana sekolah? Sekolah okey? Okey. Okey, jumpa kawan baru ke kawan lama je? Kawan lama je. Ya ke? Masuk sekolah sekali lah? Aiman tak nak ni asrama? Cikgu? Tak nak asrama? Sekolah asrama? Gambar? Asrama. MRSM. Boleh je kalau tu tampak lagi. Oh ya, nanti tahun depan boleh mau lagi. Tapi rasanya masih buka lagi kan? Dia ada intake seterusnya kan? Tahulah kita. Tak tahu. Okey. Aina Husna mana Aina Husna? Cikgu nak sembang ni. Ya, cikgu. Aina Husna. Macam mana sekolah? Okey, dah naik tingkatan 2. Dah ada pelajar formal panggil kakak Aina ke? Tak ada lagi. Cikgu lapor ego. Sabarlah Aidil. Main game boleh. Aidil, Cakap kita pasal kena main formal game dah. sekali ni Aidil. Sekarang cikgu dah turun epic lah. Cikgu jadi epic lah sekarang. Aidil rank apa dah sekarang? Saya masuk legend. Wow, lajunya. Macam Ono ego. Cikgu pun tak power. Jadi cikgu main ML je. Aidil, macam mana sekolah? Okey, sekolah. Ego. Kawan lama ke kawan baru je semua? Orang baru semua. Oh, ya, kawan baru. Cikgu ada Cikgu, nampak tolong, video cikgu. Aidil. 4 orang Buat ni, CapCut. Ya. Cikgu, tolong Okey. cikgu. Apa? Siapa tu? Adik-adik pun- Dino ke tu? Bukan Dino Zarif cikgu. Kenapa Zarif? Adik-adik formal semua budak-budak yang saya kenal waktu sekolah rendah dulu. Sebab sekolah menengah saya seberang dia tu sekolah rendah. Alah, So, dekat jadi je kan, lah. yang sebelah lah. So jadi kebanyakan ni kan budak-budak formal yang tu semua ni yang saya kenal-kenal tau. Okey lah. Boleh ada orang panggil Abang Zarif. Oh dia kenal saya tapi dia tak panggil saya macam tu. Selalu kan. Masa sekolah menengah ni dia ada satu tradisi tau. Masa time sekolah menengah lah nak cari abang angkat, nak cari kakak angkat, nak cari adik angkat. Betul ke Adlin macam tu? Saya ada seorang. Betul ego, betul. Betul kan? cikgu. Adlin Tak. betul ke Adik-adik macam tu. tu? Darren ada kakak angkat ke Darren? Tak. Tak ada. Saya satu adik angkat dari sekolah rendah lagi.
Selalu macam tu lah. Tak tahulah zaman ni, zaman cikgu punya sekolah memang macam tu. Dia buat keluarga. Kawan cikgu sampai je sekolah, oh ni abang angkat aku, ni kakak angkat aku, oh ni adik angkat aku. Member saya ada buat macam tu cikgu. Ada. Wow. Janganlah buat macam tu. Adik angkat. Ada seorang adik angkat form 1. Waktu sekolah rendah dulu pun dia boleh katakan macam tu juga. Adik angkat. Laki. Laki yang laki. Kecil tu. Dia kecil. Ya. Dia budak comel lepas tu kan. Dia Kenapa Zarif pula cakap comel ni? Alah Zarif. Dia kecil lah budak tu. Dia kecil kan comel-comel tu saya geram tu tiba-tiba. Jangan geram-geram. Uzma buat keluarga juga ke kat sekolah ni Uzma? Ya kot. Ya, ayo. Okey. Selalu yang perempuan dia cari kakak angkat ramai sikit, nanti ada backup. Okey. Jadi tak apalah, itu kesampingan lah. Cikgu imbas kembali zaman-zaman persekolahan cikgu. Kadang-kadang cikgu rindu juga zaman sekolah. Tapi masa ni sentiasa bergerak ke depan. Jadi cikgu nak kamu hargailah setiap masa kamu. Masa sekarang pun kamu kena hargai. Sebab kawan kamu ada yang tengah tidur tapi kamu usaha untuk study. Jadi sebenarnya hakikat tu kamu dah selangkah lagi ke depan daripada kawan kamu. Tapi berdasarkan berapa ke depan kamu tu adalah based on berapa banyak kamu fokus kelas cikgu. Okey. Jadi apa nasihat cikgu sepanjang dia ada satu lagu tau, ada satu lagu hujan tau. Zaman persekolahan nanti kamu dengarlah, nanti habis sekolah kamu cuba dengar. Dia jadi rindu. Maksudnya manfaatkan setiap masa yang ada. Zaman sekolah kita sekolah, tak payah fikir sibuk nak fikir kerja, tak payah sibuk nak fikir awet lagi. Kita macam pernah dengar je lagu tu. Ya, macam ada. Ada dengar sikit-sikit. Ada. Kalau cikgu buka lagu kamu tak dengar sekarang ni. Okey, cikgu nak selesaikan soalan C. Boleh ke semua cikgu nak selesaikan soalan C? Boleh. Okey. Kurungan X tambah Y. Kurungan X tolak Y. Tambah X dalam kurungan X tolak 2Y. Okey, buka macam biasa. X darab X, kita dapat X kuasa 2. X darab Y, kan dia ada negatif. Kita akan dapat negatif XY. Comparekan jawapan cikgu dengan jawapan kamu. Siapa yang ada masalah, siapa yang ada soalan nak tanya, tanya. Okey, kemudian Y darab X, kita dapat YX. Y darab dengan Y. Sini positif, sini negatif. Kita dapat negatif. Y darab Y dapat Y kuasa 2. Selesai kurungan pertama. Kurungan yang seterusnya adalah X darab X. Kita dapat positif X kuasa 2. Kurungan X darab negatif 2Y. Kita dapat negatif 2XY. Jelas ke semua cara cikgu buka kurungan ni? Boleh faham? Boleh. Okey, bagus. Okey, jadi dekat sini cikgu nak nasihatkan kamu, kita nak cari sebutan serupa adalah kita cari kat mana dia ada huruf sama. Contoh, X dengan X. X kuasa 2 dengan X kuasa 2. Jadi, dekat sini 1 tambah 1, kita dapat 2X kuasa 2. Tu cara dia. Okey, yang ada XY, ini ada XY. Sini ada tak? Ni XY, ni YX. Boleh ke cikgu cakap dia sebutan serupa? XY dengan YX, sebutan serupa ke berbeza? Serupa. Ya, serupa. pandai. Dia serupa juga. Walaupun dia terbalik, kedudukan dia terbalik, tapi sini ada X, sini pun ada X. Sini ada Y, sini ada Y. Dia tak kisah pasal kedudukan. Selagi dia ada semua huruf yang sama, dialah sebutan serupa. Okey. Jadi ini pun ada XY. Kita keluarkan dia punya nilai. Ini negatif 1. Ini positif 1. Ini negatif 2. Tekan kalkulator. Tolak 1 tambah 1 tolak 2. Kamu dapat tolak 2XY.
Mula-mula kita detect dulu mana sebutan serupa dengan mencari mana huruf yang sama. Kemudian lepas kamu dah bulatkan, macam ni cikgu bulatkan warna hijau, cikgu keluarkan nilai dia. Ni -1, ni +1, ni -2. Cikgu keluarkan. Lepas cikgu keluarkan, cikgu ambil nilai tu, cikgu tekan je kalkulator. Cikgu terus dapat -2xy. Jelas ke semua? Sampai ke -2xy tu boleh faham? Boleh. Okey. -y kuasa 2, jadi kita salin sahaja. Jadi itulah dia soalan C. Siapa yang salah, salin pembetulan. Cikgu bagi masa 1 minit. Masa kelas kita pun ada 3 minit lebih je. Okey, jelas ke ni level 1 sampai level 4 cikgu ajar ni? Boleh faham? Jelas. Jelas. Okey. Jadi lepas ni cikgu nak buat kesimpulan sikit. Kesimpulan daripada soalan A, B, C. Cikgu nak buat kesimpulan. Cikgu nak nampakkan dekat kamu. Kamu faham tak apa yang cikgu ajar? Kesimpulan dia senang je. Okey, dah habis salin belum ni? Dah. Okey. Ke tengah salin lagi. Cepat. Kesimpulan dia adalah ini. Kamu faham tak apa yang Menyelesaikan cikgu cuba kurungan. Ya, menyelesaikan So kena kurungan. buka kurungan lah maksud dia. Kena buka buat satu demi satu lah. Tu nombor tu ke ataupun ada maksud lain? Bukan macam tu. Cikgu nak tanya semua. Level 1 semua jelas ke level 1? Jelas. Okey. Level 2 macam mana semua? Semua jelas ke level 2? Senang. Senang. Okey. Level 3. Macam mana semua level 3? Boleh. 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 Level 4 macam mana level 4? Level 4 macam mana semua? Okey ke level 4? Senang. Alhamdulillah. Senang. Alhamdulillah. Satu ilmu di Bagus. pembulat. Okey, jadi nanti kan nanti kalau dekat cikgu akan tunjukkan cikgu akan tunjukkan nanti kamu akan jumpa balik bila kita masukkan ke dalam. Nampak? Ni cikgu akan ajar minggu depan tau pemfaktoran ni cikgu akan ajar minggu depan. Cumanya cikgu nak nampakkan dekat kamu yang kamu akan jumpa balik. Mana ni kamu akan jumpa balik. Nampak ni? Daripada sini ada kurungan, nak kena selesaikan kurungan tu macam mana. Daripada sini nak kena darab, macam mana nak selesaikan pendaraban. Yang ini cikgu bagi tahu awal-awal, dia mencabar tapi kita boleh buat. Cumanya cikgu nak kamu simpan elok-elok nota yang kita dah buat hari ni. Nota yang cikgu dah bagi hari ni. Sebab nanti kelas yang ketiga kita akan guna. Nampak ni semua? Kita akan guna benda ni. Jom cuba. Kita akan guna benda ni. Kita akan buka balik. Jadi simpan nota yang cikgu bagi kemas-kemas. Boleh ke semua? Boleh. Okey. Sebab nanti kita nak rujuk balik. Kelas pertama tentang kembangan. Kelas kedua tentang pemfaktoran. Kelas ketiga baru cikgu masuk soalan tadi. Okey. Aimah Aziz ada soalan tanya. Masing-masing boleh buka kamera. Cikgu nak tengok ada tak ni. Darren dah buka. Izafi macam mana Izafi? Alright tak alright? Mana Izafi? Okey, Izafi ada. Izhana macam mana Izhana? Izhana okey? Okey. Syahmi Fitri ada soalan tak nak tanya cikgu? Ada. Tak ada. Madinah mana Madinah? Madinah okey ke kelas kita hari ni Madinah? Okey. Okey. Adlin dah boleh tarawih dah nanti. Tak payah datang malam dah. Okey. Darren ada soalan nak tanya cikgu Darren? Tak ada. Tak ada. Okey, jadi sampai situ sahajalah kelas kita. Kalau siapa-siapa ada soalan nak tanya-tanya, nanti buat homework semua, buat homework. Nanti cikgu nak update.
Cikgu kalau homework tu je lah yang cikgu boleh follow up kamu punya pemahaman. Tak ada cara lain dah. Okey. Jadi sampai situ sahajalah kelas kita untuk hari ni. Minta maaf salah silap cikgu kalau ada terkurang mana-mana. Okey semua, selamat berehat dan selamat petang. Assalamualaikum.